lagi, ya, cerita tentang Ramadan. Sebab itu terputus, ya, betul ialah. Kita masih sikit saja. Jadi kita dah bincang hari itu berkenaan dengan rukun puasa, ada dua, niat dan juga meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Niat dah diperbahaskan. Perkara yang membatalkan puasa juga dah dibahaskan, iaitu makan minum dengan sengaja, kemudian masukkan sesuatu ke dalam rongga, ya, ke dalam al-jauf, melalui liang, melalui rongga yang terbuka. Al-jauf, ya, bermaksud otak, ya, dan juga ia juga membawa maksud ataupun dia juga boleh membawa kepada maksud halkum, ya, melebihi halkum. Jadi untuk otak halkum ini iaitu tiga itulah: hidung, mata, mulut, ya, dan kemudian kubul dan dubur. Itu dia rongga yang terbuka. Sebab itu bila ditanya berkenaan dengan cocok, ya, cocok vaksin dan sebagainya, ia tidak membatalkan puasa kerana ianya rongga yang tertutup. Ia tak ada masalah. Berkenaan dengan swab test, ya, berkenaan dengan swab test, dia masih khilaf, diperbahaskan oleh ulama. Ya, walau bagaimanapun secara umumnya kita di Malaysia ini ramai, ya, ramai ulama lah, ya, yang berpegang kepada dibolehkan untuk swab test dan tidak membatalkan puasa. Antara sebab dia, mereka yang pernah menghadapi swab test ini, yang pertama memang dia tak sampailah ke bawah halkum, tak melebihi bawah halkum, sampai ke halkum mungkin tapi tak melebihi halkum swab test. Itu pendapat yang pertama lah. Pendapat yang kedua, ia merupakan keperluan kesihatan, ya, keperluan kesihatan, menjadikan ianya dibolehkan dan tidak membatalkan puasa. Walau bagaimanapun ada juga ulama yang membatalkannya sekiranya melebihi al-jauf atau melebihi halkum. Ada juga. Jadi ini wallahu alam, ya, saya setakat tu jelah. Tapi kebanyakan di Malaysia kita ni membolehkan dan tidak membatalkan puasa. Yang tu kena penerangan yang lebih itulah oleh mufti-mufti, ya. Saya pun tak cek pula website Mufti Selangor, Mufti wilayah dan sebagainya. Tapi kalau wilayah Dr. Zul okey rasanya tu, ya, boleh tu insya-Allah. Nanti kita rujuklah. Saya pun terlupa nak rujuk benda tu. Kemudian muntah dengan sengaja dah settle. Okey, seterusnya lagi perkara yang membatalkan puasa, bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani. Ya, bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani. Bersetubuh ni kita tahulah, ya, maksud jima' itu memasukkan zakar qadar hasyafah ke dalam farash seorang perempuan. Baik. Seterusnya lagi, kalau kita lupa, sama jugalah kes ni dengan makan minum. Lupa bersetubuh, ya, tak ada masalah. Tak ada masalah saja saya ni. Kita terlupa bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan, terlupa yang hari itu kita berpuasa, maka tidak membatalkan puasa. Sama juga kalau kita dipaksa untuk bersetubuh, pun sama jugalah, ya, tidak membatalkan puasa. Itu merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikiaskan kepada makan, ya, makan kerana terlupa. Dan seterusnya lagi, perkara lain yang membatalkan puasa al-istimna, mengeluarkan air mani dengan melakukan percumbuan dan sebagainya atau menggunakan tangan. Sengaja mengeluarkan mani menggunakan tangan, memaksa, ya, keluar. Contohlah, ya, contoh dengan tangan, ataupun kita bercumbu-cumbuan dengan isteri kita sehingga kita keluar air mani, ya, maka itu dikira sebagai sengaja melakukannya, maka batal puasanya. Ya, sebab tu kita tak boleh ada muqaddimah, ya, persetubuhan. Tapi sekiranya ia berlaku di luar kawalannya, maka puasanya tidak batal. Ya, special sikit, ya, di luar kawalan, tengok tiang tiba-tiba terkeluar air mani, itu contoh. Tengok tiang je padahal, ya, di luar kawalan.
Tapi kalau sengaja tengok gambar lucah dan sebagainya, keluar air mani, itu sengaja, ya, membatalkan puasa. Baik. Sebab itu dimakruhkan dengan karahah tahrim, makruh yang hampir kepada haram, ya, bercium pada siang hari di bulan Ramadan bagi orang yang cepat naik syahwatnya, sama ada lelaki ataupun wanita, kerana ia mendedahkan kepada merosakkan puasa. Jadi seelok-eloknya jauhkanlah, ya, daripada bermesra-mesraan dengan isteri, khususnya di siang hari bulan Ramadan. Ya, sabarlah menunggu malam tiba. Malam malah lantak kau lah, ya, itu dia. Tapi biasanya pengantin baru lah, ya, pengantin baru. Macam imam kita pun pengantin baru lah, tak lama lah. Dah kahwin dah? Belum ke? Dah sempat kahwin dah. Jadi itulah dia. Dia malam tak ada masalah, ya. Masalahnya dia ialah ketika waktu siang. Sebab itu seboleh-bolehnya tak payahlah, walaupun seseorang tu tak cepat naik syahwatnya, yang utama baginya ialah meninggalkannya demi menutup pintu yang merosakkan puasanya. Jadi siang tu kita tak payahlah, ya, terlampau over-over sangatlah. Tapi biasanya suami isteri kan, macam nak pergi kerja ke apa kan, salam cium tangan, itu biasalah tu, ya. Itu biasalah. Cuma jangan yang membawa kepada syahwat. Lagi perkara yang membatalkan puasa, haid dan nifas. Haid nifas ini merupakan keuzuran yang menghalang sahnya puasa. Jadi seorang wanita yang berpuasa keluar haid ataupun nifas pada siang hari, batal puasanya dan dia tidak boleh berpuasa. Ya, ada juga orang yang haid ni dia niat berpuasa, tak boleh, ya. Hukumnya haram. Dia tak boleh niat puasa dah. Dia memang tak boleh berpuasa. Jadi orang yang haid dan puasa ni macam mana? Orang yang haid dan nifas ini macam mana? Ya, adakah dia perlu imsak, iaitu menahan daripada makan minum di siang hari di bulan Ramadan? Tidak perlu. Yang perlu imsak ini iaitu mereka yang batal puasanya atas sebab-sebab. Contohnya dia sengaja makan awal pagi, maka batal puasanya. Lepas tu dia kena imsak, dia kena tahan, ya, makan minum sampailah dia berbuka puasa, menghormati bulan Ramadan. Bagi orang yang haid, ya, bagi orang yang haid, contohnya bagi perempuan, dia tak ada masalah. Nak makan boleh, nak minum boleh. Cuma hormatilah juga orang yang sedang berpuasa. Janganlah makan depan orang puasa, ya. Husband and wife pun pandai-pandailah sorok-sorok, kan. Tapi kalau husband tu memang dia dah tahu dah husband dia relax, ya. Tapi seelok-eloknya itulah langkah berjaga-jaga, ya. Tapi jangan pula makan tempat-tempat yang tak elok. Ada juga buat hal makan dalam tandas, ya. Itu teruk sangat pula, ya. Carilah tempat-tempat yang sesuai. Saya teringat sebab saya sebut tu tandas tu teruk sangatlah, ya. Ini makan dalam store. Jika perempuan kan kat office ke apa kan, ya, kita lalu dekat store tu, bawa makanan je. Tengok selipar berterabur kat luar tu, la ilaha illallah, ya. Geng-geng uzur. Geng-geng uzur. Macam-macam. Tapi tak apalah, ya, itu tempat je kan, ya. Seterusnya lagi, gila dan murtad. Ya, gila memang merupakan penghalang daripada sahnya puasa, walaupun sekejap gilanya itu. Ya, walaupun sekejap, maka dikira batal puasa. Ya, wallahu a'lam. Habislah, ya, secara lebih kurang berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanyalah. Saya boleh jawab, saya cuba jawab. Kalau tak ada jawab, rujuklah kepada mereka-mereka yang lebih, ya, berkemampuan untuk menjawab. Ya. Baik. Seterusnya kita pergi kepada adab-adab, ya, puasa Ramadan dan juga perkara-perkara yang dimakruhkan. Kita sembang-sembang, ya, sembang. Sekadar ulang kaji sikit-sikit. Yang pertama, adabnya banyak, kami ringkaskan seperti berikut. Menyegerakan berbuka.
la yazalun nas bi khairin ma ajilul fitra. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Ya, manusia akan terus berada dalam kebaikan selagi mana mereka terus menyegerakan berbuka. Sebab itu hukumnya berbuka puasa ini dilakukan setelah diyakini, ingat, diyakini matahari sudah tenggelam. Jangan terbabas macam saya cerita pada pertemuan yang lepas. Kerana iklan, ya, iklan kurma tetapi dilaungkan azan. Iklan, ya, azan tu makanlah kurma tu. Ya, kurma Umar Tayyib. Saya sebut Umar, sepatutnya apa? Apa yang Tayyib? Yusuf Tayyib. Umar Tayyib. Ya, kurma tu sepatutnya yang tu. Ya, tapi sebab nak makan iklan kurma tu biasa berbuka puasa, dia keluarkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ingatkan dah masuk waktu, pun makan dah dengan sengaja, ya, dah niat berbuka puasa, maka batal puasa kita. Walaupun ada lagi 2 minit masa nak buka sebenar, batal puasa. Sebab itu kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Jadi eloklah kita menghafal jam tu betul-betul. Selama ni orang duduk kutuk, ya, time puasa, ya, kita semua ingat, ya, maghrib pukul berapa sebagainya, ingat hafal. Sebenarnya betul tu. Bagus kita tahu pukul berapa maghrib supaya kita sah, kita buka tu waktu dia. Ya, terbabas, terawan, batal puasa. Ya. Jadi segerakan berbuka puasa, itu hukumnya sunat. Ada adab berpuasa. Jadi segera ini kalau dilambatkan dia jadi makruh. Ya, lambatkan jadi makruh. Jadi segera ini maksudnya taklah sampai azan tu terus. Bacalah doa dulu. Ya, baca doa dulu dan sebagainya, pastikan dulu masuk dalam waktu, barulah kita makan. Ya, ini janganlah sampai setengah jam baru kita nak berbuka, itu barulah kita melewatkan berbuka puasa. Kalau setakat seminit, 2-3 minit, itu tak ada masalah lagi tu. Orang salah faham masuk segera tu. Yang paling afdal berbuka dengan buah kurma kering ataupun basah, tak salah, ya, dengan kurma, dengan tamar. Ya, berbuka dengan kurma. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum sembahyang maghrib dengan beberapa biji kurma, ya, qabla an yusalli ala rutabatin, berbuka dengan beberapa biji kurma. Sekiranya tiada kurma basah, baginda berbuka dengan tamar yang kering, kurma yang kering. Sekiranya tidak ada juga, ya, hasawatin min ma, bagi dia menghirup beberapa teguk air. Fa innahu tahurun, sesungguhnya ia sangat suci. Ya, Allahu Rabbi. Dia tengok Abang Rasulullah dulu makan macam tu saja, ya, ringkas-ringkas saja. Kita sekarang makan, masya-Allah, mewah. Ya, mewah sangat-sangat. Ya, saya pun dah makin tua ni, makin banyak makan pula, pelik tak rasa? Tak tahu selera pelik. Masuk waktu raya ke apa? Dulu tengah hari pakai sepinggan cukup, kadang tak cukup sepinggan, tambah lagi tu. Saya tak tahu kenapa. Kena jaga makan lah, ya? Jaga kesihatan, kolesterol dah naik dah. Jadi jagalah makan, ya. Walaupun kita berpuasa, ini peluang kita, ya? Peluang kita. Banyak kelebihan puasa ni kan, ya? Peluang kita, pertama rokok berhenti. Ya, dah boleh bertahan siang hari tu kan, ya? Cuba kontrol sampai ke malam, sampai ke esok lagi. Kita cubalah, insya-Allah. Ya, lepas tu makan pun, kita lebih jaga makan. Sebab siang tu kita dah kosong, malam tu kita cuba jangan banyak sangat makan. Ya, cuba makan sikit-sikit saja. Sahur baguslah. Ya, nak makan lebih sikit pun. Misalnya sahur tak selera pula. Baik, sunat yang kedua ataupun adab yang kedua, bersahur. Sahur bermaksud makanan yang dimakan pada akhir malam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu semua, sesungguhnya dalam sahur itu ada barakah.
Ya. Jadi hikmah kenapa kita ni sunat bersahur untuk menguatkan diri kita dalam melakukan puasa. Itu hikmah dia. Sebab tu kita disuruh bersahur. Ada barakah kat situ. Walaupun seteguk air, ya, kita tenaga kita akan lebih sebenarnya memang kita akan rasa lebih bertenaga lah bila kita bersahur. Ya. Sahur itu juga merupakan satu barakah. Akhir malam, bukannya bersahur masa moreh. Bersahur masa moreh itu bukan. Masjid buat moreh ke nanti? Ada moreh? Ada. Tapi tapau. Bungkus. Tapau kan? 25 orang makan ya, betul lah. AJK sahaja. AJK sahaja. Yang bertugas. Yang lain bungkus. Ya. Moreh. Kita dah ada tradisi kita moreh. Ingat moreh bukannya sahur. Sahur ini lewat malam, di awal pagi sebelum subuh. Itu sahur. Kemudian melewatkan sahur. Ini hukumnya sunat. Dilakukan dengan berhenti makan dan minum ketika fajar hampir terbit. Dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajilul iftar wa akhirus suhur. Umatku terus berada dalam kebaikan. Tengok, dalam kebaikan, sentiasa berada dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka puasa dan melewatkan sahur. Kita sentiasa mendapat pahala berpanjangan. Itu kelebihan kita. Ya. Melewatkan sahur dan awal berbuka. Ya. Jadi lewatkan sahur. Jadi lewat sahur ini sebelum fajar terbit, sebelum azan. Ya. Dengan kata lain, walaupun dah masuk waktu imsak. Ya, waktu imsak 10 minit kan sebelum azan. Biasanya masuk waktu imsak. Ya. Waktu menahan diri daripada makan minum lah. Ya. Tapi ketika itu sebenarnya kita masih lagi boleh bersahur, boleh lagi makan. Ya, yang kita kena berhenti untuk berpuasa bila fajar sudah keluar, bila sudah masuk waktu subuh. Imsak itu hanya warning sahaja. Tak ada masalah nak makan ketika itu. Ya, bolehnya makan insya-Allah. Tapi yang ni rasanya sekarang ni dah penjajahan banyak kan. Kalau dulu imsak kena berhenti lah, tak boleh dah. Dulu saya ingat masa dulu. Ya, sekarang alhamdulillah. Seterusnya lagi, meninggalkan kata-kata yang mesti dijauhi. Adab dalam kita berpuasa di siang hari ataupun kita adab bulan Ramadan. Ya. Kata-kata yang mesti dijauhi seperti mencela. Sebab tu kita ketika berpuasa jaga lidah kita, jaga mulut kita, jangan kita cela-cela orang. Jangan kutuk orang. Ya. Tengok orang begini-begini kita berkata gitu ni. Tak payahlah. Ya, kita cela sebagainya. Kita tengok, kita diam jelah. Ya, tengok kita diam saja. Jaga mulut kita. Jauhi menipu. Ya, menipu pun jangan. Cuba jaga benda tu. Ya, kerana ia semuanya boleh mengurangkan pahala puasa. Mengumpat. Ini semua dosa-dosa besar juga ni. Mengumpat pun tak boleh. Ya. Kita cuba latih. Ya. Kalau sebelum ni bulan puasa kita suka mengumpat orang. Ya. Kita asyik duduk mengata je orang dekat belakang. Ya, semua tak kena. Ya. Bila bulan puasa kita stop. Bersangka baik. Ya, bersangka baik. Husnuzon, bersangka baik. Itu yang lebih baik. Jangan duduk mengumpat. Mengumpat ni habis pahala kita, tuan-tuan. Habis pahala kita. Ya. Dia yang dapat. Orang yang diumpat tu dapat. Kita zero pahala, tak ada pahala. Ya. Pahala kita buat dia yang dapat. Itu bahaya. Menghasut. Baik. Jadi seseorang yang berpuasa hendaklah menahan diri daripada perkara-perkara syahwat
Ini juga mesti dijauhi ni, perkara-perkara syahwat. Seperti melihat wanita. Betul, jaga pandangan, rendahkan pandangan. Nampak perempuan, rendahkan pandangan. Ya, rendahkan pandangan ini maksudnya bukanlah tunduk manjang, jalan tunduk, bukan. Nanti langgarlah batu. Kau tembok ke depan ya, tunduk je. Naik motor tunduk je. Bang, ya. Bukanlah maksudnya macam tu. Maknanya kalau nampak sesuatu yang boleh menaikkan syahwat kita, alih pandangan lah. Nampak kat depan, kita pun lari lah sikit, kita tengok tempat lain. Ya. Jadi yang tu kena jaga. Jadi kalau kita nak bershopping di bazar Ramadan pun, Ramadan boleh buka kan? Rasanya ada ke? Dengan SOP-nya. Kalau kata kita nak shopping ke, nak cari untuk berbuka puasa ke, kena jagalah benda tu. Ya, sebab itu orang yang nak berjual ni dinasihatkanlah, tutuplah aurat. Apatah lagi ini di bulan Ramadan. Selama ni tak pernah tutup aurat, berjual dengan rambut blound dan sebagainya, tutuplah aurat. Pakailah tudung, cari tudung. Tudung banyak. Yang sekarang ni tudung mahal ada, tudung murah ada, tudung Nilofa ada. Kelahi dah pergi. Ya. Jadi pakai tudung. Supaya orang nak beli itu senang hati nak pergi beli. Ini serba salah. Kan? Pakai tudung, pakai dah baju kurung yang longgar sikit, yang seluar longgar sikit ke apa ke, janganlah kata-kata sangat. Ini pakai tudung ni ikat sampai ke sini, bawa dada nampak juga. Habis. Jadi pandai-pandailah. Ya, sebab bila berpuasa ini, kita yang puasa ni kena jaga. Rasanya yang laki-laki lah, yang perempuan ni jangan sangat benda-benda macam ni kot. Ya, dia jarang lah. Sebab laki-laki pun mana nak pakai spender pergi berjual ke, tak ada. Kan? Balik kuat pun suara pendek macam tu je lah kan. Ya? Laki pun jaga jugalah, jaga aurat tu. Kena jaga aurat. Lepas tu kalau perempuan nak berjual, ya, pandai-pandailah. Nasib baik sekarang ni musim Covid, tutup muka, tak nampak muka, cun ke tak nampak mata je. Itu kelebihan. Tak? Jadi terjaga sikit kat situ. Jadi yang tu dah terjaga, bawah tu pun jaga jugalah. Pakailah longgar sikit, pakai tudung. Ini jual untuk orang berpuasa, rambut belang, baju singkat, angkat ketiak, angkat lengan nampak bulu ketiak. Masya Allah. Ya, jagalah. Mudah-mudahan kita, ni yang kata ni betul istilah dia, kita jaga kita. Ya tak? Kita lelaki pun jaga daripada melihat benda-benda yang sebegitu. Perempuan pun jaga diri dia daripada dilihat oleh orang laki-laki. Kita jaga kita. Jadi jauhilah perkara-perkara syahwat, seperti melihat wanita dan mendengar lagu-lagu. Lagu-lagu yang menaikkan syahwat lah, yang mendayu-dayu, yang tu pun kena tinggalkanlah. Ya, banyakkanlah dengar Quran, kita sendiri pun mengaji dan sebagainya. Dengarlah nasyid-nasyid yang itulah, ya, tinggalkanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Ni amaran ni. Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak memerlukannya untuk meninggalkan makan dan minumnya. Maknanya kita puasa jadi sia-sia, tuan-tuan. Walaupun kita tak makan tak minum kerana berpuasa, tapi pahalanya sia-sia. Allah tak pandang pun, sekiranya kita tak jaga kata-kata kita daripada kata-kata dusta dan sebagainya. Itu amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua benda tadi tu ia menghapuskan pahala puasa. Puasa sah, ya, jangan kata puasa tak sah pula. Puasa sah, tapi dia menghapuskan pahala puasa. Sama juga macam kita tak solat, tinggal solat. Kita puasa tapi tak solat. Ini sepatutnya perkara yang tak berlaku. Ya, ada orang yang puasa tapi tak solat. Kenapa puasa? Takut tak boleh raya. Contoh. Tapi kenapa puasa? Tengok orang puasa jugalah, tak ada peluang nak makan, puasa juga. Sambil solat tak? Tak solat. Ya.
Yang itu kalau boleh jangan berlaku lah. Bila kita puasa, maknanya kita solat 5 times per day. 5 waktu sehari semalam tu mesti buat. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Itu yang wajib. Ini kita duduk kerja solat tarawih. Isyak tak buat. Ada juga macam tu dia datang lambat, Isyak dia tak buat. Dia solat tarawih. Naik imam dah solat tarawih, dia pun solat tarawih. Isyak langsung tak buat. Ada juga, ada kes berlakunya tu. Ada Jadi buat dulu solat Isyak. Tarawih tambahlah. Masjid pun masjid lagilah bagus. Buat 20. Buat 20. Kita naik solat Isyak walaupun imam solat tarawih, tak ada masalah. Kita niatlah Isyak 4 rakaat, imam solat tarawih 2 rakaat. Imam bagi salam, kita pun bangun tambah lagi 2 rakaat. Lepas tu sambunglah tarawih apa yang imam buat. Nak berhenti 8 pun boleh. Nak sambung sampai 20 pun boleh. Nak sambung lagi kat rumah 40 pun boleh. 100 pun boleh. Terpulanglah kepada kekuatan masing-masing. Kita buat tarawih biasanya 8 ni lah. Biasanya orang muda buat 8. Orang yang dah berumur, yang dah berusia, dia orang buat 20. Pelik betul kan? Sebab tu kata kekuatan tu bukannya dengan tenaga bila buat ibadah ni, tapi dengan ni iman ni. Kuat kita ibadah tu dengan iman. Itu yang mahal tu. Sebab tu orang-orang yang berumur ni dia kuat sebab dia tahu dah tak lama dah. Menambah amal. Sama kat dalam cakap ni pun 2 kali 5 je. Jadi itulah memang kita kat mana pun tetap kena bersedia. Jadi tua ke muda ke tetap kena bersedia. Kerana maut itu tak kira bila. Kan? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datangnya ajal kematian itu, masa mati itu, la yastakhirun, tidak akan dilewatkan ataupun dipercepatkan walaupun 1 saat. Tak kira tua ke muda, semuanya akan mati. Jadi sentiasalah bersedia menghadapi kematian. Jadi kena pandailah, kena pandai. Solat tarawih tu maknanya dia tak semestinya nak ada selawat ke apa ke, dia sembahyang 2 rakaat lah. Yang tarawih sembahyang secara berehat-rehat, secara santai-santai, kan, bertenang. Tapi kalau buat di masjid ni semangat dia lain sikitlah. Semangat dia lain sikit. Dia tengok orang bangun, kita pun bangun. Kalau dia buat di rumah, kita bolehlah bersantai-santai. Buat 2 rakaat, 4 rakaat, dah doa, minum dulu air seteguk 2, naik boleh bangun. Kan? Berehat-rehat. Masjid ni tak jelah macam tu. Kalau buat macam tu habis pukul 12. 8 rakaat berehat. Sekejap. Makan kurma 2-3 biji masuk balik. Lambatlah. Kan? Jadi kena jagalah. Kemudian mandi junub sebelum fajar. Kalau mandi junub selepas fajar hukumnya makruh. Jadi sunat mandi junub sebelum fajar. Mandi junub sebelum fajar. Nabi SAW pernah bangun pagi di dalam keadaan berjunub kerana jima' tanpa bermimpi, kemudian baginda mandi dan berpuasa. Kalau kita malam tu kita bersama dengan isteri, dengan jima' dan sebagainya, lepas tu kita terkejut selepas subuh, kita teruskan berpuasa, kerana ia bukannya perkara yang membatalkan puasa atau tidak mensahkan puasa bila kita dalam keadaan berjunub. Jadi puasa teruslah, tak ada masalah. Mandilah selepas subuh. Lepas subuh kita mandi, solat subuh, teruskan berpuasa. Wanita haid dan nifas juga sunat, disunatkan agar mandi sebelum fajar.
bila telah sempurna suci dan darah berhenti sebelum itu. Seterusnya, tidak berbekam dan seumpamanya, kerana ianya perbuatan yang melemahkan diri orang yang berpuasa. Berbekam ni hukumnya makruh ketika berpuasa di siang hari. Hukumnya makruh, ya, puasa tak batal tapi hukumnya adalah makruh. Berdoa waktu berbuka. Jadi doa ni macam-macam doa lah, ya, antara doanya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu dhahaba zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya Allah, aku berpuasa untukmu, dengan rezekimu aku berbuka, telah hilanglah kehausan, telah basahlah kerongkong, dan telah pastilah ganjarannya insya-Allah, ya, jika dia kehendaki Allah. Atau bacalah sebarang doa-doa yang kita dah yang diajar oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebarang doa itu doa kan? Doa bacalah. Apa doa sekalipun tak ada masalah baca, betul tak? Ya, walaupun doa yang kita reka sendiri, doa mintalah. Ya, tak payah bertikailah. Ini doa bukan daripada Nabi ni. Tak. Doa je apa yang elok minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Adab yang seterusnya, menyediakan makanan untuk mereka yang berbuka puasa, yang ada duit banyak, yang ada kelebihan segi rezeki Allah bagi pada dia, sumbang. Ya, beri orang makan. Ya, sekiranya tak mampu memberi mereka makan, dia hendaklah memberikan buah kurma atau minuman untuk mereka berbuka puasa. Ya. Tadi pun dah ada orang bagi dah kurma tadi. Ya. Keluar daripada surau, cak tunggu. Ya, padahal lambat dah keluar tu, masuk office dulu. Office kat surau. Jumpa bos, ada benda nak bincang. Malam ni lepas ni meeting lagi ni. Ramadan punya pasal. Tapi tak apalah, ya. Dah tugas kan. Keluar, dah hambat keluar dia tunggu dalam kereta. Nampak kita keluar motor dia panggil. Ustaz. Ulu kurma, dapat kurma free. Ya, alhamdulillah. Sebab betul tu. Kita tak boleh nak bagi makan benda yang besar-besar ni, bagi kurma. Kan. Angkut kat surau dia pun sama juga kan. Angkut satu kotak bawa kat surau. Kan? Dekat masjid, surau lah. Jadi bagilah. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Ni kelebihan banyak tuan-tuan. Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapat ganjaran sepertinya, seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangkan ganjaran orang yang berpuasa itu sedikit pun. Masya Allah. Sebab tu orang ni suka bagi makan kepada mereka yang di masjid dan juga di surau. Dah tertentu insya-Allah mereka ini berpuasa dengan yang terbaik. Orang masjid, orang surau. Kan? Nampak tak? Sebab tu orang suka menyumbang kat surau masjid ni. Kan? Pahala sama seperti apa yang mereka dapat. Masya Allah. Ya? Ada kelebihan, bagilah. Ya, bagilah. Saya pun bercakap juga untuk diri saya sendiri. Ya? Yang kesembilan, banyakkan bersedekah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antara waktu yang paling banyak bersedekah ialah sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah ditanyakan, ya, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama? Bagi dia menjawab, sedekah pada bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dia banyakkan sedekahlah pada bulan Ramadan insya-Allah. Baca Quran. Ya, baca Quran. Kalau boleh khatamlah. Quran. Cubalah. Yang terbaik, yang penting kita bacalah, beramallah dengan Al-Quran. Bertadarus. Masih buat lagi tadarus kan? Buatlah kan? Masih buat tadarus. Iktikaf di masjid, terutamanya pada 10 malam yang
terakhir. Time ni ajaklah, carilah imam-imam, imam kita ada ramai, ya, buatlah tahajud ke apa ke, program kan, program tahajud di masjid dan sebagainya lah. Dan yang terakhir, ngam-ngam habis, ya, agak okey lah kot, ya, lepas tu kita berehat-berehat lah sementara tunggu azan. Perkara makruh sewaktu berpuasa. Perkara makruh sewaktu berpuasa ialah melanggar adab-adab yang telah disebutkan tadi. Ya, melanggar adab-adab yang telah disebutkan tadi itu. Kalau berlawanan daripada apa yang disebutkan tadi itu, ya, ialah merupakan perkara makruh. Cuma ada sebahagiannya termasuk perkara yang haram, seperti mengumpat, menghasut, mencela dan juga berdusta tadi. Yang lain tu semuanya makruh lah. Ya, kalau kita tak baca Quran, kurang sedekah dan sebagainya, jadi makruh lah. Sebab ketika puasa Ramadan inilah peluang kita untuk merebut sebanyak mungkin kelebihan yang ditawarkan di bulan Ramadan. Banyak diskaun-diskaunnya, tuan-tuan. Ya, banyak diskaunnya, sangat banyak. Rebutlah. Dan yang paling istimewa, taharrau lailatul qadri. Carilah malam Lailatul Qadar. Malam lagi dah lagi tak apalah. Ya, segi bahasa dah tu. Ya, carilah malam Al-Qadar. Ya. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan yang sama ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat, ya, kebajikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan mereka-mereka yang bertakwa, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan cubalah yang terbaik. Ya. Buatlah segala amalan yang wajib, sama ada amalan yang khusus maupun amalan-amalan wajib yang umum. Buatlah yang terbaik dan tinggalkanlah apa sahaja yang Allah larang. Semoga kita mencapai takwa yang dituntut, ya, oleh agama kita, oleh Nabi kita, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sekian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.